Okey, dah. Boleh saya mulakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pelajar sekalian. Saya kira masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya. Hai. Cakap selamat hari jadi, takkan tak ada nyanyi-nyanyikan. Saya punya hari lahir 16 Mei, hari guru. Mungkin sudah daripada azali tercipta saya menjadi seorang guru. Nah, biasanya kalau birthday kita sambut dengan ada nyanyi-nyanyi sikit lah. Tapi rasa macam tak cukup kalau tak ada makan-makan. Takkan kita yang nak sediakan makanan, awaklah sediakan. Paling kurang makan KFC. Jauh, rumah awak jauh, yang dekat Kelang, yang dekat Sabah, yang dekat Ipoh. Rumah sewa nanti bagikan saya dia punya location. Saya datang. Saya kalau makan ni dipanggil datang aja, belum pernah saya menolak. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan pelajar sekalian atas ucapan hari lahir tersebut, dan saya juga masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari lahir, selamat hari raya kepada rakan-rakan pelajar sekalian. Saya di kesempatan ni saya juga memohon 1000 kemaafan kepada kawan-kawan semua sempena hari raya tersebut. Kemungkinan sewaktu saya mengajar, kemungkinan sewaktu kita bersama, kemungkinan sewaktu kita berdua-duaan di dalam kelas ini ada kata-kata saya yang tidak hikmah saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Okey, so saya harap kosong-kosong lah. Kita start buku baru, kita maki yang baru. Okey. Macam mana balik kampung, orang tu semua sihat? Yang kena COVID macam mana, ada? Kalau ada, make sure jaga SOP. Kalau dah okey, keep on makan vitamin. Kalau belum okey, jangan cuba-cuba untuk rebakkan kepada rakan-rakan pelajar yang lain. Okey, seterusnya macam mana assignment kita? Okey, report dah submit? Okey, nanti saya akan check report dan dalam masa yang sama nanti saya akan cuba ushare dalam laptop masing-masing you punya assignment tu lah. Saya nak tengok result dia macam mana. Okay, so that daripada itu saya boleh bagi marks simuling awak yang awak kerjakan, dan saya juga akan bagi marks report yang awak kerjakan tu lah. Okay, seterusnya hari ini, kalau sebelum ini kita dah belajar daripada week 1 sampai week 5 atau week 6 berkelas bersama dengan saya dalam Clinical Modeling and Simulation, tapi tajuk yang pertama, chapter yang pertama, iaitu bagaimana kita nak simulate kenderaan kalau ada efek daripada ground. Maksudnya apa? Kalau kita satu jalan dan pada keadaan jalan yang tidak rata, kemungkinan akan ada berlakunya vibration, dan vibration itu wujud pada arah vertikal kenderaan. Makanya kita boleh assess, kita boleh nilai, kita boleh simulatekan kenderaan itu pada keadaan kenderaan pada arah Z direction, which is kita boleh tengok the vibrations of the body, which is body vertical acceleration. Dalam masa yang sama, kalau kita gunakan jalan yang tidak rata, akan wujudnya roll, akan wujudnya pitch. Maksudnya apa? Akan hanya ada pada Z direction saja. Kemudian kawan-kawan juga sudah belajar bersama dengan Dr. Amrik, iaitu lebih kepada lateral vehicle dynamics. Di mana lateral vehicle dynamics tujuannya adalah untuk menilai atau untuk simulatekan kenderaan kalau ada input steering. Betul? So bila ada input steering, kereta akan bagi your ability of the vehicle untuk turn left or turn right. Dan dalam masa yang sama akan wujud slip angle, body slip angle dan sebagainya. Nah,
hari ini kita akan add up lagi kawan-kawan punya knowledge dalam chapter yang ketiga, iaitu chapternya adalah Longitudinal Vehicle Dynamics. Ingat, kalau dalam chapter yang diajar oleh Dr. Amri, dalam Lateral Vehicle Dynamics, inputnya adalah steering system. Kalau steering bagi input turn left atau turn right, dia akan bagikan kereta itu akan berpusing ke kiri ataupun ke kanan. Hari ini dalam Longitudinal Vehicle Dynamics, kawan-kawan akan belajar bagaimanakah keadaan sebuah kenderaan, bagaimana kita nak simulasikan sebuah kenderaan sekiranya ada input throttle dan juga input brake daripada kenderaan. Okey. Untuk itu, kalaulah saya buatkan satu gambar radar, katakan ini sebuah kenderaan. Ozi sedang bawa kereta kancing. Kalaulah Ozi bawa kereta kancing, kemudian Ozi hidupkan enjin, kemudian Ozi masuk gear dan kemudian Ozi tekan pedal minyak. What will happen to the vehicle? The car will move forward dalam arah longitudinal. Kenapa dipanggil arah longitudinal? Ingat balik dalam chapter yang kita belajar dalam Vehicle Dynamics last semester dan di awal-awal semester, di dalam sebuah kenderaan akan ada 3 paksi. Yang pertama, arah hadapan kenderaan. Kereta move forward or backward, hadapan atau ke belakang, kita namakan sebagai longitudinal direction, ataupun lebih mudah kita namakan sebagai x-axis. Kemudian kita dah belajar juga di dalam subjek Dr. Amri, okey, akan ada satu arah sisi yang kita panggil lateral direction, yang kita denote sebagai arah Y, dan kemudian kita ada arah Z. Arah Z kita belajar pada chapter 1. Pada Y axis kita belajar pada chapter yang kedua bersama Dr. Amri, dan hari ini pada X axis. Maknanya sekiranya Fauzi membawa kereta kancil, masuk dia hidupkan enjin, tekan pedal minyak, kereta ini akan bergerak sama ada ke hadapan ataupun ke belakang, tergantung kepada transmission yang diberikan oleh Fauzi. Nah, sekarang bagaimanakah kereta ini boleh berjalan? Bagaimana kereta itu boleh bergerak? Okey, tayar macam mana dia boleh bergerak? Okey. Tayar boleh bergerak akibat daripada Ozi menekan throttle pedal, memberikan input throttle, dan input throttle itu akan diberikan kepada enjin. Enjin akan memberikan drive torque. Drive torque akan dipindahkan kepada wheels melalui kita panggil shaft. Kita panggil sebagai drive shaft. Betul? So daripada throttle pedal pergi kepada throttle body pergi ke enjin, enjin pergi gearbox pergi kepada drive shaft akan kepada wheel. Makanya, kalaulah kita nak simulatekan seminimum mungkin untuk mensimulatekan sebuah kenderaan pada arah longitudinal dynamics, itu adalah menggunakan quarter vehicle traction model. So, kalau kita anggap dekat sini ada 4 tayar, seminimum mungkin untuk mensimulatekan sebuah kenderaan pada arah longitudinal dynamics adalah menggunakan 2 degree of freedom quarter vehicle traction model. What the difference between quarter vehicle traction model dengan quarter vehicle model yang kita belajar chapter 1? There is a difference. Yang pertama, kalau saya flashback balik dekat dalam chapter 1, we have juga satu full vehicle model, dan saya potong kepada 4. Saya ambil satu corner, saya tengok daripada sisi, maka saya dapati bahawa there is a body here, ada spring, ada damper, ada unsprung mesh, dan akan ada wheel, which is ini adalah wheel mesh. Tetapi kalau dalam quarter vehicle traction model, ini namanya adalah quarter vehicle model. Lebih senang kita gunakan quarter vehicle model untuk assess dia punya dynamics of the vehicle in the Z direction. Tetapi dalam longitudinal dynamics, kita juga boleh potong kereta ini menjadi 4, dan saya ambil satu corner dekat sebelah sini, maka saya boleh denotekan bahawa gambar kereta ini, kalau saya pandang daripada sisi, hasilnya adalah satu body of the vehicle
disangka oleh satu suspension system dan akan ada satu wings. Perhatikan, there is a suspension system, which is the suspension system actually is same as this kind of suspension system. Cuma di dalam longitudinal dynamic, kita tidak mengambil kira dynamics of the body ke atas dan ke bawah. Kita hanya fokuskan dynamics of the vehicle on the X directions. Sementara dalam quarter vehicle model yang kita belajar dalam chapter 1, kita lupakan about the dynamics of the vehicle in the longitudinal directions, tetapi kita hanya fokuskan the motions of the vehicle in the vertical direction. Faham tak? Nampak tak beza? Kalau longitudinal dynamics, kita lupakan on the vertical direction, kita hanya fokus on the X direction, which is longitudinal direction. Kalau dalam quarter vehicle model yang kita belajar chapter 1, lebih kepada suspension system, kita ignorekan the X direction, kita fokus on the Z direction. Okey, faham tak setakat ni? Okey. Nah, kenapa seminimum mungkin untuk memodelkan sebuah kenderaan sedang bergerak kepada arah longitudinal direction adalah dengan menggunakan quarter vehicle traction model saja? Kenapa? Sebab effects of wheel ini berputar terhadap body, kalaulah satu kenderaan boleh dilihat pada satu body ataupun satu quarter car saja, makanya kita boleh anggapkan kalau kita modelkan menggunakan quarter car, efek ni kita boleh lihat untuk ke 4 quarter of the vehicle. Okey, faham? Setakat tu, ada apa-apa soalan? Ada tak? Nak saya jelaskan sekali lagi? Boleh? Okey, saya jelaskan sekali lagi. What is difference between X, Y and Z? X, no, kita starting from the Z direction. Z directions hanya boleh untuk simulasikan sebuah kenderaan kalau dia bergetar ke atas dan ke bawah. Acceleration ni hanya nilai pada ke atas ataupun ke bawah on the Z direction saja. Ini kalau kawan-kawan bawa kereta pada satu jalan yang tidak rata, effects pada body, vibration up and down to the body of the vehicle can be assessed menggunakan chapter 1, which is vertical dynamics of the vehicle. Sementara kalau kita bawa kereta, kalau kita bagi input steering, the effects of the vehicle apabila dia diberikan input steering to the vehicle hanya boleh dinilai dengan menggunakan lateral dynamics. Sementara on this chapter yang ketiga ini, kita akan nilai bagaimanakah dynamics sebuah kenderaan kalau diberikan input throttle dan juga braking. Okay? So, sebelum kita pergi lebih jauh lagi terhadap modeling sebuah kenderaan pada longitudinal dynamics ini, izinkan saya untuk ajak kawan-kawan faham apakah modeling assumptions yang perlu kawan-kawan faham ketika memodelkan sebuah kenderaan ini. Sebabnya kenapa saya perlu tekankan pasal modeling assumption? Modeling assumption perlu kawan-kawan faham, kawan-kawan perlu ingat dan kawan-kawan perlu tahu ketika memodelkan. Okey, refer back balik kepada chapter yang kita sedang belajar, which is longitudinal dynamics. Katakan jika ada sebuah kenderaan bergerak pada arah X di mana ada 4 layar. Okey, dan saya potongkan kereta ini menjadi 4 supaya saya boleh modelkan quarter vehicle traction model. Maka saya ambil satu penjuru which is front right side dan saya lihat daripada sini, maka saya dapati bahawa the vehicle punya schematic diagram akan jadi seperti ini. There is a body which is quarter body of the vehicle, kemudian suspended by satu suspension system which is terdiri daripada spring and damper, dan akan ada wheels dekat bawahnya. Makanya sebelum kita layak untuk buat schematic diagram, sebelum kita create dia punya mathematical equations, we have to know dia punya modeling assumptions. Dia punya modeling assumption adalah yang pertama, ketika kita modelkan kenderaan ini, ketika kita simulatekan kenderaan ini pada arah longitudinal direction, kita anggapkan bahawa
the tire never lost contact with the tarmac. Guys, saya ulang sekali lagi. Katakanlah ini jalan. Ketika kita simulasikan kenderaan ini di dalam sebuah simulasi software, assumption yang pertama adalah the tire never lost contact between the tire and tarmac. Maksudnya apa? Kereta ataupun tayar itu sentiasa mencengkram jalan. Supaya kalau effects of the wheel dynamic itu akan terus memberikan efek kepada body. Kita tak nak anggapkan bahawa kereta itu melompat-lompat sehingga dia ada lost contact between the tire and the road. Yang pertama. Okay, dia tunggu awal kita masuk. The second one, assumption adalah kereta akan bergerak dengan laju V pada arah X. Maksudnya, kereta bergerak dengan laju V pada arah X di mana dia adalah bertentangan dengan longitudinal force ataupun FX ataupun longitudinal force, which is the direct run between the wheels and the rotor. Kemudian, effects of aerodynamics adalah diabaikan. Kerana apa? Ketika kita membrake ataupun kita acceleration, dia memang memberi pengaruh tetapi sangat sedikit dan boleh diabaikan. So, aerodynamic drag ataupun AD, air drag, can be neglected. Okay, yang pertama, kereta. Okay, saya ulang sekali lagi dia punya modeling assumption. Yang pertama adalah wheel never lost contact with the road. Kemudian kereta bergerak pada arah X dengan laju V dan bertentangan dengan longitudinal force ataupun friction force antara tayar dengan permukaan jalan. Kemudian ketika kereta itu bergerak, ada aerodynamic force yang bertindak terhadap bodi kenderaan dan itu sangat kecil dan boleh diabaikan. So kita boleh neglect the air drag. Okay. Kemudian rolling resistance. Ketika tayar itu berputar, ada rolling resistance, rintangan putaran, dan rintangan putaran itu adalah sangat kecil dan boleh kita abaikan. Okay, so itu adalah assumption yang perlu kita tahu untuk kita memodelkan this kind of simulating. Okay, so kita akan pergi siapa pula usaha saya ni. Okay, so sekarang kita pergi macam mana kita nak modelkan this kind of quarter vehicle traction model. Okay, very interesting. Macam mana kita nak modelkan dia punya quarter vehicle traction model. Okay, look at this. Macam tadi saya cakap, kita bermula dengan satu full vehicle model. Kemudian untuk create the quarter vehicle traction model, which is 2 degree of freedom quarter vehicle traction model, kita potong kereta ini menjadi 4 dan saya ambil front right side. Maknanya kalau saya tengok daripada kanan, saya tengok daripada arah sisi, ada satu body of the vehicle disangga oleh atau suspended by a suspension system dan akan ada wheels. Ketika driver bagi throttle input to the vehicle, maka kereta itu akan bergerak pada laju V pada arah X.
Kemudian body of the vehicle itu akan ada mass. Saya namakan sebagai mass of the body. Ketika throttle pedal sudah diberikan, enjin akan memberikan angular motion ataupun angular dynamics, dan angular dynamics itu akan dipindah melalui gearbox dan terus kepada wheel melalui drive shaft. Ketika itu, apa yang diberikan kepada wheels? Angular velocity. Throttle pedal diberikan, enjin berputar menghasilkan angular motion. Angular motion itu akan dipindahkan kepada wheel melalui gearbox dan juga drive shaft. Maka wheel akan berputar. Bila wheel akan berputar, maka hasilnya adalah angular motion ataupun kita anggapkan sebagai omega. Betul tak? Enjin for sure dia akan berputar memberikan input omega ataupun kita panggil sebagai omega D. Anggapkan kalaulah ini daripada enjin, kat sini ada satu transmission, kat sini akan ada satu drive shaft. Dekat sini akan menghasilkan omega D seperti yang kita belajar di dalam vehicle dynamics. Omega D akan dipindahkan kepada transmission dan akan keluarkan kat sini adalah omega transmission dengan ada ratio-nya. Kemudian omega transmission akan dipindahkan kepada wheel melalui drive shaft. Ini drive shaft kat sini, maka kat sini adalah omega wheel. Saya denotekan sebagai omega W dengan ada dia punya ratio-ratio. Okey. Kemudian omega W ini sebenarnya adalah angular motion of the wheel. Hanya akan dapat angular motion of the wheel akibat daripada wujudnya drive torque. Guys, tengok sini guys. Kita buka focus on this figure. Kereta, kita bagi input throttle, enjin akan berputar dan akan memberikan omega kepada wheels. Sebenarnya ketika enjin memberikan omega, apa yang ditransmitkan daripada enjin to the wheels? Dia transmitkan the drive torque. Makanya omega wheels itu akan wujud akibat daripada drive torque coming up from the engine. Nah, sekarang ketika saya bawa kereta, saya kebetulan dekat depan ada satu halangan, maka saya bagi input brake. Apabila saya bagi input brake, apa sebenarnya yang terjadi dekat sini? Akan ada deceleration. Deceleration disebabkan oleh adanya brake torque yang akan sentiasa melawan drive torque dan juga omega. So, kat sini namanya adalah TB. Brake torque. TB omega. Kemudian kita juga tahu bahawa ketika wheel itu sedang berputar di atas jalan, akan wujudnya friction between the wheels and the tarmac. Makanya dekat sini akan wujud F ataupun longitudinal force ataupun friction force. Kemudian ketika kereta ini sedang duduk di atas jalan, sebenarnya ada berat yang ditahan oleh wheel yang kita namakan sebagai force. Kita boleh namakan sebagai Fz ataupun Fn, normal force ataupun reflex. Saya selesa gunakan Fz. Kemudian kita juga tahu bahawa wheels ada pusat putarannya. Kat sini pusat putarannya, maka dekat sini kita panggil sebagai radius of the wheel, RW. Okey? Nah, soalan saya, mana datangnya 2 darjah kebebasan? Where is the 2 degree of freedom coming from? Siapa nama? Mimi. Okey. What is your idea? Longitudinal. Okey, satu. Satu lagi mana? Wheel. The ability of the wheel untuk menghasilkan satu putaran. Wheel bebas untuk berputar ke hadapan ataupun ke belakang, sementara body bebas untuk bergerak ke hadapan ataupun juga ke belakang. So, body of the vehicle, ability to move forward and backward, itu ada satu darjah kebebasan, dan another one will able to move forward and backward, maka dia akan jadi 2, satu lagi 0. So, total dekat sini adalah quarter vehicle traction model yang mempunyai 2
2 darjah kebebasan. Saya ulang lagi macam mana this kind of schematic diagram atau free body diagram ini terjadi. Yang pertama, ada satu body able untuk move forward or backward pada arah longitudinal direction dengan laju V. Kemudian the body is suspended by suspension system which is same as the spring and damper, tapi kita spring and damper itu kita tidak pedulikan sebab dia tidak memberi kesan pada longitudinal dynamics. Dan kemudian ketika body itu ataupun kereta itu sedang bergerak, ada omega disebabkan oleh ada drive torque coming out from the engine dan akan ada satu torque yang melawan, we call it as brake torque. Sementara ketika kereta itu sedang bergerak, wheel itu di atas jalan, wujudnya friction loss, namanya longitudinal force. Dan for sure ada berat, ada actionnya. Kalau kita tengok dalam subject dynamics, ada action, ada reaction, which is the Newton third law. Ada Newton law. Okay. So sekarang macam mana kita nak derive dia punya mathematical equations? So kita belajar untuk derive the mathematical equations. Okay. Since body ini wujudnya 2 degree of freedom, maka dia akan ada 2 mathematical equation yang asas. Yang pertama adalah 1 degree of freedom coming out from the body, which is asal-asal equation. Dia akan menggunakan Newton law juga, which is Newton second law, yang menyatakan apa? Sigma force itu adalah sama dengan mass dikalikan dengan acceleration. Since kita nak modelkan this kind of mathematical model ini di dalam longitudinal direction, maka this kind of Newton law ini boleh dimodify menjadi sigma force on the x directions will be equal to mass multiplied by accelerations on the x directions. Makanya kalau saya gunakan this kind of mathematical equation, saya refer to this kind of free body diagram, maka equation yang pertama saya dapati adalah mass of the body dikalikan dengan Vx dot itu adalah sama dengan Fx, negatif kan? Betul? Negatif Fx, betul tak? Kenapa Vx dot? Sebab asal-asal equation sigma force itu adalah sama dengan mass dikalikan dengan acceleration. Kat sini dia tunjuk adalah velocity. Kalau kita ingat masa kita belajar dalam chapter 1, if there is a x, saya differentiate terhadap masa, dia akan jadi x dot. Saya differentiate terhadap masa lagi, dia akan jadi x double dot. Vx, kalau kita differentiate terhadap masa, x dot, nama lainnya adalah Vx, menunjukkan hal laju pada arah x. Saya differentiatekan dia hal laju pada arah x, namanya adalah x double dot ataupun dia juga sama dengan ax. Makanya kat sini v dot x itu adalah sama dengan acceleration. Okey, nah maknanya berasaskan daripada teori dalam dynamics ini, kita boleh dapatkan dia punya mathematical equation untuk body 1 degree of freedom ini adalah mv Vx dot ataupun mass of the body multiplied by the accelerations of the body in the longitudinal direction adalah sama dengan negative Fx ataupun negative longitudinal force. Okay? Kemudian the second one, tengok wheel pula, wheel 1 degree of freedom. Equation ni apa? Kita modify daripada Newton law ini hanya boleh digunakan untuk satu pergerakan pada satu garis lurus. Tapi kalau kita tengok dekat wheels, dia punya movement dia, motionnya adalah bentuk angular motion. Maka we have to modify this kind of mathematical equation so that kalau kita dah modify, the new equation from this kind of Newton law akan jadi sigma top equal to I alpha. Kalau saya jelaskan lagi dalam dynamic,
linear motion, sigma F itu adalah sama dengan mass dikalikan dengan acceleration. Tetapi kalau kita jadikan angular motion, the new mathematical equation, hasil modification daripada this kind of mathematical equation, the equation will be sigma tau itu adalah sama dengan I dikalikan alpha, which is I. Ini adalah resistance sesuatu pergerakan dalam angular motion, sama juga dengan mass yang memberikan resistance kepada satu linear motion. Sementara alpha itu adalah angular acceleration. Kalau kita tengok pada A, itu adalah linear acceleration. Maknanya kalau kita jemakan kepada this kind of free body diagram, kita dapati bahawa the angular motions of the wheel itu akan jadi macam mana? I alpha wheel. Okey, tak nak alpha sebab kat sini ada omega, saya gunakan omega. So I omega dot I wheel omega dot ini samalah juga dengan alpha. Itu adalah sama dengan throttle torque ataupun drive torque minuskan dengan TB pluskan dengan traction torque. So kita ada dua mathematical equation. Yang pertama, hasil daripada satu degree of freedom of this kind of body able to move forward and backward. The equation is MV. Vx dot itu adalah sama dengan negatif Fx. Sementara kalau kita tengok wheel punya motion, ada I omega dot itu adalah sama dengan TB minus dengan TB tambahkan dengan TBR. Di mana TB itu adalah drive torque which is coming out from the engine torque, dan TB itu adalah torque yang sentiasa melawan drive torque, kita kenali sebagai brake torque, dan TBR itu adalah traction torque, di mana hasil daripada longitudinal force itu dikalikan dengan R omega. So saya kembangkan this kind of mathematical equation. Kawan-kawan tengok. Okey, yang pertama kita kena tengok what is TTR, traction torque, di mana traction torque itu adalah sama dengan Fx kalikan dengan R wheel. Betul? Fx dikalikan dengan R. Bukan R omega, R wheel. R wheel, radius of the wheel. Radius of the wheel. Di mana Fx, where Fx itu adalah sama dengan mu Fz. Sementara Fz itu adalah sama dengan negatif mg. Maknanya the new equation of this kind of mathematical equation, saya boleh dapati bahawa traction torque itu adalah sama dengan negatif mg dikalikan dengan mu dikalikan dengan r W. So saya ubah this kind of mathematical equation, saya masukkan ke dalam equation yang kedua ini, maka the new equation will be, saya tulis kat atas ni, I W omega dot itu adalah sama dengan TD minuskan dengan TB plus dengan negatif mg mu r W. Faham tak? Nak saya jelaskan sekali lagi? Boleh saya jelaskan sekali lagi? Okey. Saya jelaskan sekali lagi. Jelaskan lagi pada arah longitudinal ambil kat sini, the quarter vehicle traction model akan ada dua degree of freedom. Yang pertama, the ability of the body untuk move forward and backward. Maka dia punya equation adalah MdVx dot ataupun MdAx itu adalah sama dengan negatif Fx. Sebab arahnya, anggapnya adalah ke sana adalah positif. So that kita dapati bahawa mv dikalikan dengan acceleration itu adalah sama dengan negatif Fx. Assumptionnya ke kanan adalah positif.
Nah, equation yang kedua adalah akibat daripada rotational movement of the wheel. Equation ini asalnya adalah menggunakan Newton law, tetapi dimodify menjadi angular motions, maka dia punya equation yang akan jadi I wheels omega dot itu adalah sama dengan throttle torque ataupun TB minuskan dengan TB ditambahkan dengan traction torque. Sementara itu, kita tahu bahawa traction torque itu adalah sama dengan Fx dikalikan dengan R wheel. Kan? Force dikalikan dengan darah hasilkan torque, hasilnya torque. Force dikalikan dengan darah RW itu hasilnya torque. That's why TR itu adalah sama dengan Fx dikalikan dengan RW. Sementara kita tahu bahawa when Fx itu adalah sama dengan mu Fz. Kenapa Fx sama dengan mu Fz? Sebab convection. Kalau kita ada satu kotak, kita lupakan vehicle dynamics, kita pergi dekat dynamics. Kalau ada satu kotak sedang ditarik oleh satu towing force di atas satu permukaan yang tidak rata, there's a force here. Dekat sini akan ada satu weight, dekat sini akan ada normal force Fn. Maka daya geseran yang wujud di antara satu kotak dengan permukaan jalan yang tidak rata itu namanya adalah Fx. Ataupun biasanya dalam dynamics kita belajar Fr, resistance force. Dan kita belajar kalau kita masuk poli dulu kaji dari bahan, betul? Subjek kaji dari bahan. Betul subjek apa? Dynamic and static. Apa dia? Apa dia? Subjek tu. Ingat tak? Saya ubahkan, tengok kawan-kawan kasih faham, masa kita belajar poli dulu, masa kita belajar dekat poli dulu, ingat. Kalau ada satu kotak ditarik oleh satu force, kotak ini akan ada mass. Mass dikalikan dengan gravitational acceleration, dia akan jadi weight. Bawah ada reaction, reactionnya adalah Fn, which is Fn ini adalah sama dengan negatif W, betul? Betul. Ketika dia sedang tarik, akan jadi geseran. Kalau kita belajar dekat poli itu namanya adalah daya geseran. Kalau saya tuliskan dalam bahasa Inggeris, saya tulis ni Fr, friction force, Fr. Faham kan? Ingat tak? Masa kita belajar poli. Nah, kemudian ini kaitannya dengan apa dia? Fr kaitannya dengan ini adalah Fr atau friction force itu adalah sama dengan mu dikalikan dengan Fz, which is mu itu adalah perkali geseran sesuatu jarak. Maka kalau kita apply this kind of pelajaran di dalam vehicle dynamics ini, kita dapat bahawa ketika adanya geseran which is Fx di antara permukaan jalan dengan tayar kereta, maka Fx itu sebenarnya adalah sama dengan mu Fz. Nampak tak? Dia sama macam kotak, ke bawah dia ada satu permukaan. Ingat balik pelajaran kita masa kita poli. Siapa poli pasir gudang? Tak ada. Tengok poli pasir gudang punya efek. Apa ibu apa lah? Tak poli pasir gudang tau. Okey, faham Faham tak Iqbal? Nah, maknanya kita tahu juga bahawa Fz, macam kita tengok teori kita tadi, Fz itu adalah sama dengan negatif weight. Maknanya kita boleh katakan bahawa Fz itu adalah sama dengan negatif mg. Kenapa negatif mg? Sebab weight itu adalah sama dengan mass dikalikan dengan gravity acceleration. So that saya boleh tulis kat sini bahawa Fz itu adalah sama dengan negatif mg. So that kalau saya modify this kind of mathematical equation, saya dapati bahawa saya masukkan equation ini ke dalam ini. So that dia punya Fx itu akan jadi sama dengan mu negatif mgn. Betul? So kalau saya gantikan this kind of equation ke dalam ini, dia akan jadi apa? Traction torque TTR itu adalah sama dengan negatif mu mg dikalikan dengan RW. Betul? Saya gantikan this kind of equation ke dalam this kind of equation, dia akan dapat equation yang baru which is I W omega dot itu adalah sama dengan TD drag torque minuskan dengan drag torque TB
minus atau plus negatif mu m g r w. Okay, kemudian ini baru derivation on this kind of equation. Macam mana pula equation ini? Okay, tengok equation yang pertama. This is equation the first, this is the second equation. The first equation will be like this. The equation will be m b v dot x itu adalah sama dengan negatif fx. Sementara kita tahu bahawa fx itu adalah sama dengan mu fz. Kita tahu bahawa fx itu adalah sama dengan mu fz dan fz itu adalah sama dengan negatif mg. So that saya boleh modify this equation menjadi m b v x dot itu adalah sama dengan negatif multiply by mu negatif mu mg kan? Betul tak? Sebab apa? Fx itu adalah sama dengan mu fz. Sementara fz itu adalah sama dengan negatif fg. Maka kita boleh katakan bahawa fx kat sini adalah sama dengan negatif mu dikalikan dengan mg. Maka the new equation for this kind of equation will be m v vx dot itu adalah sama dengan negatif mu dikalikan dengan mg. Faham tak? Faham? Kena fahamkan betul-betul. Nanti quiz tak pening, nanti test tak pening. Nanti ada yang miss call saya. Betul sini. Tolong. Dalam hati saya nak dia check betul. Betul. Nak panggil kita macam ni juga. Afilan jangan minta kertas. Betul kan? Masih tu belum puasa kan? Nasib baik puasa. Kalau tak puasa saya dah panjat untuk awak tahu. Okay, there is a positive here. Nampak? There is a negative here, so dia kat sini akan jadi positif. Kan? Okay, good. Faham tak? Okay, kat mana tak faham? Faham So far so good. Okay, lain. Faham ni. Okay. PO. Polisa, tengok. Polisa kursi pedang satu line. Okay, kita gang. PO macam mana PO? Okay, PO. PO okay. Okay, boleh kucing. Boleh kucing kuning. Okay, poli maka. Poli kota. Mana poli kota? Poli limau. Poli pidi. Ni poli apa ni? Poli tunggun. Senang. Tunggun senyam. Banyak makan ikan ayam. Okey, faham tak? Game time. Tengok game time. Punya merah. Dia belum main time dulu tau. Game saya. Dia Yogi pun boleh. Okey, game time. Okey. Game time. Okey, tengok game time macam mana. Game time, poli pasir udang, poli stars, kita satu line lah. Poli kucing macam tak salah. Poli salam, nak kena berenang sebab banjir lambat sikit. Okey, siapa yang tak faham? Faham Okay. Okey. Dah ada belajar dengan Tamrin sebelum ni okey? Okey. Faham kan? Mana which one better dengan Tamrin ke dengan cara saya? Saya. Saya cakap tadi macam apa ni? Tapi Dr. Tamrin orang pandai. Very good, intelligent. Dr. Tamrin saya punya junior, saya first batch automotif dekat dalam UTM. Dr. Tamrin tu batch yang dia 2 tahun bawah saya. Maksudnya dia batch ketiga atau keempat lah. Daripada 8 semester, hanya 6 semester dia 4 flat. 2 semester lagi dia tak 4 flat tapi 3.9. CGPA dia during graduation 398. Dr. Tamrin very intelligent.
Jadi kalau kita dapat tuntut ilmu, curi ilmu dia, tanya dia Dr. Hamdi, dia very good, orangnya tak okey. Kalau kita tanya, dia akan jawab, dia akan ajar kita sampai jadi. 2.3. Saya punya 2.3. Ya. Poli 2.16. Degree 2.3. Serius. Saya semua hidup membohong cuma 3 kali. Cuma 3 kali. Satu, mak suruh pergi sekolah, saya tak sampai sekolah. Yang kedua, mak suruh puasa tapi ada yang saya masuk bilik air, minum air telaga tu. Yang ketiga, saya takkan cakap sebab memalukan diri saya sendiri. 3 kali je saya menipu. Kalau saya cakap semuanya betul. 3 kali je menipu semua. Setakat ni, yes. Dia punya bahasa Melayu very good. Tapi since kita punya dekat dalam kita punya universiti, sebenarnya bahasa pengantar itulah bahasa Inggeris. So dia practice untuk give the knowledge to you by English lah. Saya pun power juga bahasa Inggeris. Kakak pun malu. Hey, abang 4.7 tau. Hey, okey. Ada apa kita tanya? Tak ada. Tapi fikirlah kemudian masa body 2.16. After degree maksud? Saya habis degree, saya SEM 7. Saya dah jumpa satu saya punya supervisor namanya Profesor Madar Dr. Ismail Lauda. Dia cakap saya ada grant, siapa nak sama master, sama master. Saya masuk SEM 7. Saya fikir Kang SEM 8 habis ni aku dah lama ngap. Aku nak kerja kan takut tak jadi kerja aku. Saya pun jumpa prof, saya nak sama master boleh? Boleh. Kita tunggu habis SEM 8 Bozi. Jadi habis SEM 8 periksa terakhir saya adalah subjek dulu subjek namanya Autotronics. Autotronics tu waktu periksa tu subjek tu last Dr. Huda ni jumpa kat Bozi. Awak nak belajar tak? Betul. Okey, tulis borang. Jadi saya terus isi borang master. Lepas tu hari tu juga dia terus bagi ni kerja awak apa nak buat. Jadi saya habis exam dalam bulan 5, akhir bulan 5, satu hari bulan 6 saya dah dapat surat offer letter daripada universiti lah untuk sambung master. Conditional offer letter. Conditional offer letter ni maksudnya adalah surat tawaran bersyarat. Kalau pointer saya melebihi ini, tawaran ni boleh untuk master. Tapi kalau pointer saya kurang, saya tak boleh buat master sebab pointer tak cukup. Sekali saya pun radak je lah bila datang sini. Dan sebelum saya dapat saya punya transkrip, saya dah belajar lah. Saya dah buat master. Jadi habis degree saya terus buat master tanpa rehat-rehat. Habis master, saya buat master by research, bukan by course. By research ni macam kita buat projek, buat research daripada A sampai Z sampai jadi. Tak ada kelas-kelas. Saya dah malas nak masuk kelas, saya nak buat research je. Habis master, saya rest sekejap. Saya kerja dulu dekat, kalau dekat Terengganu tahu tak, Tati University di Genford di Dungun, tahu Tati University. Saya dulu lecturer Tati University dekat Terengganu. Lepas tu saya patah balik UTM, dapat kerja kat UTM. Lepas tu saya kerja sekejap dalam 3 tahun, saya buat PhD dekat UPNM, Universiti Hutan dengan supervisor yang sama. Lepas tu habis jadi macam ni, tak jadi apa. Okay. Biasalah orang macam tu. Okey, lupakan pasal Bozi tu. Sekarang kita add up lagi kita punya knowledge. Tadi kita dah belajar mengenai quarter vehicle traction model, di mana seminimum mungkin untuk memodelkan sebuah pergerakan kenderaan pada arah longitudinal itu adalah menggunakan quarter vehicle traction model yang kita belajar tadi. Nah, sekarang macam mana pula kalau kita nak tengok apakah efek sesebuah kenderaan kalau dia bergerak dalam longitudinal direction tetapi ada load transfer during braking dan during sudden acceleration. Macam mana? Maknanya kalau kita nak tengok sebuah kenderaan ketika dia bergerak pada longitudinal direction dan kemudian ada efek load transfer daripada belakang
hadapan during braking, dan ada load transfer ketika ada sudden acceleration. Maksudnya ada load transfer daripada depan ke belakang. Maknanya selayak mungkin untuk kita modelkan dia punya vehicle simulation on the longitudinal direction adalah menggunakan 3 degree of freedom vehicle longitudinal model. Vehicle 3 degree of freedom vehicle longitudinal model. Ada L, ada M. Ya lalu. Okey. Nah, dalam 3 degree of freedom vehicle longitudinal model, macam mana datangnya 3 degree of freedom tu? Macam mana datang 3 degree of freedom? Tengok kawan-kawan. Yang pertama, the body has the ability to move forward and backward. 1 degree of freedom. Dan tayar depan ada ability untuk have rotational movement, sama ada forward or backward, clockwise atau counterclockwise. Dan another one, ada satu lagi ability of the wheel kat tayar belakang untuk clockwise ataupun counterclockwise. Maka ada 1 degree of freedom of the body, akan ada satu lagi degree of freedom coming out from the front wheel, and another one, there is a 1 degree of freedom coming from the rear wheel. So, macam mana kita nak modelkan this kind of mathematical equation from this schematic diagram? Macam mana? Basically, kita masih menggunakan equation yang sama yang kita belajar ketika awal-awal tadi. Yang pertama, satu equation daripada body adalah satu N B X dot equal to negative F X F dan minus F X R. Sebab ada dua tayar, jumlah force kan sebenarnya equation ni adalah M dikalikan A equal to sigma F X kan. Sigma ni adalah jumlah, maknanya jumlah force pada arah X yang bertindak pada body tersebut. Jumlah force pada arah X ada rear wheel and front wheel. Maknanya the new equation would be MVVX dot equal to negative Fx F minus Fx. Faham kan sangat tu? The second equation would be front wheel punya equation. I will F omega dot F equal to T df minus dengan T df minus dengan T drf. The third equation will be I omega R omega I double R omega dot R will be T dr minuskan dengan T dr minus dengan T dr R. Baik sini, boleh? Polisas. Tengok polisas kita kawan. Tengok polisas gudang macam mana dirun ni. Matematik kejuruteraan tu polisas gudang dapat A tu. Itu seterusnya, apakah kejelasan untuk ketiga equation ini? Yang pertama, kita tahu bahawa T, R, F itu adalah sama dengan F, X, F dikalikan dengan R, W, F. Sementara kita tahu bahawa F, X, F itu adalah sama dengan mu, F, Z, F. Sementara F, Z, F itu adalah sama dengan apa? Negatif M, G ditambah ini menunjukkan adanya load transfer daripada belakang ke hadapan. Tambahkan apa? Saya bawa kawan-kawan semua buku FX, ZF, tambahkan apa? Untuk menunjukkan load transfer. Okey, saya stopkan kat sini. Saya derivkan equation yang kedua untuk tunjukkan equation yang ketiga, which is TTR. TTR itu adalah sama dengan F XR multiply by R W R, where F XR itu adalah sama dengan mu F ZR, where F ZR
adalah sama dengan negatif mg ditambahkan dengan, ingat tak balik apa yang kita belajar di dalam subjek vehicle dynamics. Ketika kereta itu sedang berdynamics, akan ada satu yang kita panggil sebagai static force dan akan ada satu lagi dynamic force, which is because of the load transfer. Okay, saya tinggalkan kat sini untuk kawan-kawan berfikir, ingatkan balik semasa kita belajar dalam vehicle dynamics. Very simple. Ada tak nota vehicle dynamics dulu? Fazli? Mesti tak ada ni. Kita kan yang masa tu dah lepas habis terus entah mana-mana notanya. Aziz, macam mana Aziz? Okey. Kucing, saya kucing. Oh ni kucing pun lebih kurang saya. Saya pun pernah poli jugalah, saya tahu. Saya dulu belajar cuma nak lulus peksa. Habis-habislah pun tak ada mana-mana. Kan? Okay. Tapi sebenarnya kita ada relation between the vehicle dynamics dengan satu vehicle modeling estimation. Okay. Okay, tak apa. Nah, sekarang macam ni. Biar saya kembangkan equation. FZF itu adalah sama dengan negatif mg. mg. Kita anggapkan bahawa ini adalah static force, tidak ada load transfer dulu. Maka dia punya equation will be like this. So negatif mg kalau gantikan kat sini, kalau gantikan kat sini, dia punya equation kat sini akan jadi apa? Negatif mu mg r front. Kat sini dia akan jadi negatif mu mg r w real. Ini adalah static. Okey, sekarang nanti setakat ni kawan-kawan semua faham tak? Setakat ni kawan-kawan semua faham? Okey, sebenarnya nanti saya akan tambahkan lagi satu equation kalau kereta itu sedang berdinamik tetapi ada load transfer daripada belakang ke hadapan ataupun belakang ke hadapan ataupun depan ke belakang akibat daripada adanya sudden acceleration, sudden throttle input dan sudden braking. Yes. Positif. Ni positif. Okay, ni positif. Sorry. Positif. Yes. Positif. Okay, thank you. Okay, Zee, ada soalan? Sapitri. Sapi. Mana Sapi? Tak ada. Abdul Majid. Tak ada. Aduh, kampung. Ha? Anas, mana Anas? Nas, okey. Siapa lagi namanya? Aris. Mana Aris? Aris boleh kucing. Itu siapa dah namanya? Kita panggil nama poli lah. Poli Pasudam. Panggil saya Poli PG. Dulu Pasudam, sekarang namanya Politeknik apa? Sultan Ibrahim Sultan. Tapi dulu boleh sebagian boleh Pasir Gudang. Jangan boleh Pasir Gudang ke mana? Okey, ada apa soalan setakat ni? Okey Sampai sini boleh? Okey, nota yang saya bagi hanya derivation setakat 3 degree of freedom vehicle model. So nanti minggu depan saya akan bagi lagi nota untuk tengok 5 degree of freedom dan 7 degree of freedom of vehicle longitudinal model. Dalam vehicle 5 door vehicle longitudinal model seronok sebab kita akan modelkan macam mana automatic transmission itu punya kita akan modelkan automatic transmission punya logik. So macam mana logik automatic transmission ketika kita bawa kereta. Kalau kita tekan, kita masuk dekat D, actually dia dah engage pada gear 1. Macam mana dia berubah daripada gear 2, macam mana dia berubah pada gear 3, macam mana dia berubah daripada gear 4. So kita akan belajar, kita akan modelkan shift logic vehicle dynamic ataupun transmission automatic transmission sekali. Supaya kawan-kawan semua faham kalau bawa kereta automatic transmission, macam mana logik penukaran gear dalam automatic transmission tersebut. Dalam chapter yang ni, tapi next week mungkin kita akan belajar tersebut.
ada simulate. Dan kita juga akan cuba untuk simulatekan 5 door vehicle longitudinal model dengan ada engine punya model, dengan ada transmission, automatic transmission punya model, sampai kita boleh tengok macam mana. Yes, base dia 5 door. Dan sebenarnya kita akan belajar sampai 7 door. Tengok macam mana capability kawan-kawan. Kalau kawan-kawan semua boleh sampai 5 door, dah tekanan perasaan, kita cuba stop dekat 5 door. Kalau masih tak tekanan perasaan, kita akan add up sampai 7 door lah. Okay? Ada apa soalan? Okay? Kalau tak ada, kita dismiss kelas kita setakat ni. Boleh? Okay? That's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buka. Cakap makanan tak